Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kos CAAD 112B dari grup 3 ingin membentangkan tentang konsep etika terhadap alam sekitar mengikut pelbagai peradaban dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya Syahira Nabila binti Syaiful Azhar, dan dua orang rakan saya, iaitu Siti Sarah binti Salihuddin dan Nik Nur Fakihah binti Syukri. Isi kandungan yang terdapat dalam perbentangan kami ialah pendahuluan, objektif kajian, dapatan dan perbincangan, iaitu konsep etika alam sekitar mengikut Islam dari sudut akidah, sudut syariah dan sudut akhlak. Dan akhir sekali ialah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Alam sekitar juga boleh dikait rapatkan dengan kehidupan seharian kerana semua aktiviti seharian manusia berkaitan dengan persekitaran. Sebagai contoh, madu kelulut dapat meningkatkan metabolisme dalam badan manusia yang menjadikan badan lebih bertenaga. Hal ini kerana madu kelulut ini mempunyai antioksidan yang tinggi dan baik untuk kesihatan. Oleh itu, kita mestilah memelihara dan menjaga alam sekitar daripada diancam kepupusan kerana habitat ini dapat dipelihara. Alam sekitar juga boleh didefinisikan sebagai istilah geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fizikal alam sekitar seperti keadaan iklim, dunia yang berkait rapat dengan aktiviti manusia. Kesemua definisi yang dikemukakan di atas secara umumnya menjelaskan alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi kehidupan suatu organisma. Objektif kajian. Kajian kami merangkumi objektif-objektif yang berikut dan penulisan kertas kerja adalah bertujuan untuk mengenal pasti konsep etika alam sekitar mengikut Islam daripada sudut akidah. Kedua, membincangkan tentang konsep etika alam sekitar mengikut Islam daripada sudut syariah. Yang ketiga, membincangkan konsep etika alam sekitar mengikut Islam daripada sudut akhlak. Seterusnya, dapatan dan perbincangan. Konsep etika alam sekitar mengikut Islam dari sudut akidah. Perkataan akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar aqadah yang bermaksud ikat. Dari kata ini, lahirnya perkataan al-aqad yang membawa maksud hukum, perjanjian dan pemastian seperti akad sumpah, akad nikah dan akad jual beli. Perkataan akidah membawa maksud apa yang berkaitan dengan pegangan dan anutan dan tidak termasuk aspek amalan. Ia juga bermaksud hukum yang tidak syak lagi bagi seseorang individu. Makna yang akhir ini disebut juga sebagai mu'taqad. Kepentingan akidah dalam menjaga alam sekitar adalah bahawa kepercayaan kepada Allah adalah utama dalam ajaran Islam dan segala hal dalam kehidupan seharian manusia. Melalui akidah, manusia boleh menguruskan persekitaran dengan baik, berpandukan Al-Quran dan bukan yang menggunakan persekitaran untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Merujuk surah Al-Baqarah ayat 11, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang akan membuat kebaikan. Oleh itu, jika manusia patuh terhadap setiap dalil-dalil Al-Quran berkaitan penjagaan alam sekitar, kerosakan yang berlaku di muka bumi ini dapat dikurangkan. Namun, hakikatnya, tidak ramai manusia sedar betapa pentingnya alam sekitar kepada kita dan merosakkannya sesuka hati tanpa memikirkan pelbagai kesan yang akan timbul,
seperti tanah runtuh dan banjir yang telah meragut beribu nyawa. Seterusnya, konsep etika alam sekitar mengikut Islam dari sudut syariah. Syariah ialah hukum Islam menurut Kamus Dewan edisi ke-4 tahun 2010. Syariah juga dapat didefinisikan sebagai hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul sebagai perantaraan. Secara amnya, syariah merupakan perundangan hidup Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Khalifah dan syariah adalah antara beberapa konsep Islam yang berhubung terus dengan alam sekitar, serta manusia yang memahami dirinya sebagai khalifah akan mematuhi syariah sama ada dalam konteks hubungannya dengan Allah atau dengan makhluk lain. Perspektif maqasid syariah atau objektif syariah perlu dihayati dan diaplikasikan dalam menangani isu pengurusan ekosistem serta alam sekitar. Dalam prinsip maqasid syariah, Imam Ghazali berpandangan apa sahaja perkara yang membawa kemudaratan perlu dielakkan. Dahulunya, aspek pelestarian alam sekitar dianggap bukan isu penting sedangkan ia perlu diberi perhatian oleh orang Islam. Sejak sekian lama gerakan melestarikan alam sekitar ini dianggap seolah-olah ia dimonopoli golongan bukan Islam sehingga perspektif mengenainya cenderung dilihat daripada pandangan bersifat humanistik semata-mata. Sedangkan Islam sendiri tidak pernah memisahkan ilmu sama ada ia bersifat ukhrawi atau duniawi, kerana semua pengetahuan yang bermanfaat itu dianggap sebagai ilmu Islam. Justru, umat Islam perlu mengambil inisiatif dan tampil ke depan dalam menangani isu alam sekitar sekaligus tidak hanya bersetuju terhadap apa-apa sahaja yang dibawa oleh Barat. Isu yang melibatkan kefasadan kualiti alam sekitar tidak memilih lokaliti, agama yang dianuti, bangsa, warna kulit dan bahasa yang dituturi. Manusia secara kolektifnya akan dihimpit isu globalisasi yang sama seperti peningkatan suhu bumi, kenaikan paras air laut, pelepasan gas rumah hijau yang membawa musibah kepada perubahan iklim yang lebih ekstrim. Seterusnya, undang-undang dan alam sekitar. Yang pertama, Akta Utama. Akta Kualiti Alam Sekeliling tahun 1974 dalam Pindaan 1996 AKAS. Yang kedua, digubal berikutan Persidangan Stockholm tahun 1972 sebagai usaha kerajaan untuk menghasilkan perundangan menyeluruh berkaitan alam sekitar. Yang ketiga, mengenakan unsur perundangan ke atas semua aktiviti pembangunan dari segi kesan yang timbul terhadap alam sekitar. Konsep etika alam sekitar mengikut Islam dari sudut akhlak. Akhlak ialah budi pekerti, kelakuan, tabiat dan tingkah laku manusia. Definisi akhlak dari sudut istilah pula ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa paksaan. Akhlak juga merupakan satu fasa yang membincangkan tingkah laku dan tata cara hubungan manusia terhadap Allah, terhadap manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar. Dengan akal fikiran, manusia membuat pertimbangan sebelum melakukan sesuatu tindakan. Selepas pertimbangan dibuat, barulah unsur nafsu digerakkan ke arah mencapai keinginan itu. Perkara itu dijelaskan melalui firman Allah bermaksud, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu daripada duniawi dan perbuatan baiklah. Seperti Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Islam memandang jauh ke hadapan dalam isu ini. Jika kerosakan alam sekitar, tentu sistem ekologi juga akan terjejas. Ia bukan sahaja akan menyebabkan kehilangan spesies alam dan fauna yang amat berharga, malah haiwan liar serta unggas turut diancam kepupusan. Di samping kesan ke atas ekologi, pembangunan yang tidak terkawal boleh memberi kesan terhadap topografi sesuatu tempat. Ramai antara kita tidak sedar kegiatan pembersihan hutan dan meratakan bukit mengancam aliran sungai dan jalan raya, malah struktur bangunan di sesebuah kawasan. Bukit bukau yang menjadi pasak pada bumi seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Naba ayat 7
tidak lagi berperanan untuk menstabilkan persekitarannya akibat proses meratakan kawasan. Hal ini seperti firman Allah bermaksud, telah nampak kerosakan di darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Jadi, apa yang perlu dilakukan sekarang agar perkara yang berlaku kepada Taman Pertanian ini tidak berulang pada masa depan? Bagi menyelesaikan masalah ini, kita perlu kaji puncanya. Punca utama masalah ini adalah sifat rakus manusia yang mementingkan keuntungan wang ringgit. Mereka mengambil kesempatan atas platform yang didakwa sebagai pembangunan. Jelasnya, kita perlu ada usaha menyeluruh untuk meningkatkan penghayatan nilai keislaman dalam jiwa setiap ahli masyarakat. Kita perlu mencontohi apa yang disabdakan Rasulullah. Baginda tidak akan berkompromi dengan kehendak Allah, malah akan bertindak tegas selaras dengan akhlak yang dituntut oleh Al-Quran. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulannya, sepanjang kajian kami tentang konsep etika terhadap alam sekitar, kami telah banyak memperolehi ilmu pengetahuan tentang konsep melalui akidah, syariah dan akhlak. Konsep etika terhadap alam sekitar telah menerangkan tentang kepentingan dalam menjaga alam sekitar dari sudut Islam. Konsep ini juga merupakan dasar penting pentadbiran kerajaan kerana ia merupakan pembangunan kepada negara. Selain itu, kita mestilah menghargai alam sekitar agar masalah seperti pemanasan global, pencemaran sungai, perbalakan dan sebagainya dapat diatasi. Sebagai contoh, membuang sampah yang dapat dikitar semula ke dalam tong sekitar semula supaya pembuangan sampah sarap dapat dikawal. Oleh itu, kita hendaklah bersama berusaha untuk membina satu bumi dan kehidupan yang lebih berkualiti, bersih, segar dan cantik dan menghargai dan memelihara alam sekitar. Akhir sekali, kami dapat membincangkan konsep syariah Islam dalam kehidupan mengenai alam sekitar. Hal ini juga dapat mengajar kami tentang undang-undang pengurusan alam sekitar dengan lebih jelas. Hal ini juga dapat membantu kami memahami kefahaman tentang etika alam sekitar merujuk kepada satu disiplin ilmu pengajian yang membahaskan sistem nilai.